Terlebih dahulu, saya akan membentangkan pengenalan bagi kajian kes ini. Secara amnya, falsafah pendidikan di Jerman dipelopori oleh dua pemikir tersohor, yaitu Immanuel Kant dan juga Johann Heinrich Pestalozzi. Menurut Immanuel Kant, beliau menyatakan bahawa pendidikan dapat membentuk seseorang individu menjadi rasional dan juga bermoral. Manakala Pestalozzi pula menekankan pendekatan yang sangat unik dalam pendidikan, yaitu pembelajaran haruslah melalui pengalaman dan juga kasih sayang. Sistem pendidikan di Jerman menggunakan konsep Bildung di mana konsep ini merujuk kepada pendidikan sebagai proses pembangunan intelektual, moral dan juga budaya individu. Sistem pendidikan di Jerman juga adalah sistem pendidikan yang berstruktur di mana ianya merangkumi kindergarten, pendidikan vokasional dan juga universiti penyelidikan. Akhir sekali, matlamat utama konsep Bildung ini adalah untuk membentuk individu berfikir secara kritis, berdikari dan juga bertanggung jawab dalam masyarakat. Seterusnya, saya Asri bin Bakri akan membincangkan mengenai analisis konsep falsafah pendidikan di negara Jerman. Di Jerman, pendidikan memainkan peranan penting bukan sahaja sebagai saluran untuk pembelajaran akademik tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan juga meningkatkan daya saing sumber manusia. Immanuel Kant dan Johann Heinrich Pestalozzi adalah dua tokoh penting yang membentuk sistem pendidikan di negara Jerman. Teori pendidikan moral Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan salah seorang ahli falsafah Jerman yang dilahirkan di Königsberg pada 22 April 1724. Pemikirannya menjadi asas kepada banyak gerakan intelektual moden seperti falsafah idealism dan juga konsep Bildung di Jerman. Konsep utama dalam falsafahnya mengenai kebebasan, moraliti dan autonomi yang memberikan dasar kepada pemikiran melalui karyanya yang terkenal seperti Critique of Practical Reason, Critique of Judgment, Groundwork for the Metaphysics of Morals and the Metaphysics of Moral. Asas dan prinsip utama teori pendidikan moral Kant. Yang pertama, pendidikan sebagai pembentukan moral, rationality dan kebebasan. Kant menegaskan bahawa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang bebas dan bermoral. Menurutnya, kebebasan sejati datang daripada keupayaan untuk membuat keputusan yang bermoral berdasarkan prinsip rasional dan bukan sekadar tunduk kepada keinginan atau naluri. Pandangan Kant tentang kebebasan bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja yang diingini tetapi kebebasan untuk memilih tindakan yang menghormati undang-undang moral yang bersifat universal iaitu tindakan yang diperakui baik oleh semua orang. Seterusnya, asas dan prinsip utama teori pendidikan moral Kant. Yang pertama, pendidikan sebagai pembentukan moral, rationality dan kebebasan. Kant menegaskan bahawa tujuan utama pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang bebas dan bermoral. Menurutnya, kebebasan sejati datang daripada keupayaan untuk membuat keputusan yang bermoral berdasarkan prinsip rasional. Yang kedua, konsep imperatif kategoris. Salah satu sumpangan terbesarkan dalam falsafah moral adalah konsep imperatif kategoris iaitu prinsip yang menyatakan bahawa tindakan seseorang harus selalu berdasarkan peraturan moral yang boleh dijadikan undang-undang universal. Yang ketiga, kepentingan disiplin dan kebebasan terarah. Disiplin bukan untuk menindas tetapi bertujuan untuk membimbing individu agar menghormati peraturan dan etika. Manakala kebebasan terarah membolehkan individu membuat keputusan secara bebas tetapi tetap bertanggungjawab. Kan membahagikan tahap pendidikan moral kepada 3 peringkat di mana pada tahap pertama, disiplin dan pendidikan fizikal iaitu kanak-kanak diajar untuk mengatasi kehendak dan keinginan yang tidak terkawal dengan belajar menerima batasan terhadap kebebasan mereka yang tidak bersifat mutlak. Seterusnya pada tahap kedua, moraliti perhubungan di mana moraliti perhubungan bermaksud bahawa ketaatan kepada norma-norma sosial semakin didorong oleh rasa kehormatan, malu dan keinginan untuk diterima dalam kalangan masyarakat. Seterusnya pada tahap 3 iaitu pemoralan. Individu pada tahap ini bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi keinginan peribadi atau sosial tetapi juga untuk menghormati kemuliaan manusia dan martabat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang universal. Seterusnya kita beralih kepada teori pendidikan Pestalozzi. Johann Heinrich Pestalozzi dilahirkan di Zurich, Switzerland pada 12 Januari 1746 dan dikenali sebagai bapa pendidikan moden kerana semangat serta ideanya membawa kepada reformasi pendidikan besar-besaran di Eropah.
Prinsip-prinsip pendidikannya mula dilihat oleh ramai pemikir Jerman sebagai cara untuk memulihkan negara, terutamanya ketika Jerman berada di bawah kawalan Perancis. Para guru dari Jerman dihantar kepada Pestalozzi untuk dilatih dan sekembalinya mereka diberikan jawatan penting dalam sistem pendidikan. Ini menyebabkan prinsip-prinsip Pestalozzi dilaksanakan dengan cepat dalam sistem pendidikan Jerman. Asas dan prinsip utama teori pendidikan Pestalozzi. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Pestalozzi menekankan bahawa pendidikan harus boleh diakses oleh setiap lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Baginya, setiap anak, baik daripada golongan miskin maupun kaya, perlu mendapatkan pendidikan yang adil bagi mengembangkan potensi setiap masyarakat. Yang kedua, untuk melahirkan warga negara demokratik. Pendidikan merujuk kepada proses mendidik individu, terutamanya pelajar, untuk menjadi warga negara yang berinformasi, aktif dan bertanggungjawab yang dapat terlibat secara bermakna dalam masyarakat demokratik. Yang ketiga, pendidikan adalah untuk pembebasan daripada kemiskinan. Pestalozzi sangat prihatin terhadap golongan miskin. Ramai di antara mereka tidak berpeluang bersekolah. Oleh itu, beliau mahu menyediakan pendidikan yang boleh membantu mereka berdikari dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pestalozzi menyenaraikan beberapa pendekatan pendidikan. Yang pertama, pendekatan berpusatkan pelajar. Pestalozzi menegaskan bahawa tugas pendidik bukan untuk mengajar tetapi untuk merangsang aktiviti diri kanak-kanak melalui latihan diri mereka. Pestalozzi juga sangat menekankan metodologi aktiviti dan interaksi sosial antara pelajar bagi membina keyakinan diri. Yang kedua, Pestalozzi menggunakan pendekatan kurikulum dan pendidikan vokasional. Pestalozzi menekankan bahawa harus ada urutan dalam pengajaran yang diberikan kepada anak-anak supaya permulaan dan kemajuan mereka selaras dengan perkembangan potensi yang perlu dibangunkan di dalam diri mereka. Pestalozzi pada asasnya telah menyatakan pemikirannya mengenai kurikulum untuk pendidikan sekolah, iaitu untuk kanak-kanak berumur 3 hingga 13 tahun. Pestalozzi juga mengambil minat khusus dalam pendidikan golongan miskin dan terpinggir. Oleh itu, beliau memberi penekanan kepada pendidikan vokasional, iaitu pertanian, memintal dan menenun. Pestalozzi juga mencadangkan pembelajaran melalui deria dan membahagikannya kepada 3 tahap, iaitu tahap yang pertama, pengalaman deria kabur, di mana pada peringkat ini otak kanak-kanak akan menerima bentuk objek melalui deria tetapi pemahaman mereka terhadap objek tersebut masih kabur dan tidak jelas. Pada tahap kedua, pengalaman deria jelas. Pada peringkat ini, otak kanak-kanak mula menerima maklumat dengan lebih jelas dan tepat. Mereka dapat melihat dan memahami objek secara lebih terperinci. Dan pada peringkat klasifikasi, pada peringkat ini, otak kanak-kanak dapat menerima pengetahuan yang lebih mendalam dan mampu menghasilkan serta mengorganisasikan maklumat tersebut. Yang terakhir, Pestalozzi memperkenalkan model kepala, hati dan tangan. Beliau menekankan harus ada keseimbangan antara pengetahuan intelektual, iaitu kepala, pendidikan fizikal atau teknikal, tangan dan pendidikan moral dan agama, iaitu hati. Konsep ini bertujuan untuk melahirkan individu yang bermoral, mempunyai keupayaan membuat keputusan yang betul serta bertindak berdasarkan nilai etika. Dengan cara ini, kesejahteraan setiap individu dapat ditingkatkan dan mereka boleh menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Sistem pendidikan di Jerman bermula daripada pendidikan prasekolah, walaupun tidak wajib tetapi kebanyakan kanak-kanak menghadirinya dari umur 3 hingga 6 tahun. Pembelajaran di peringkat prasekolah menekankan pembelajaran sosial, motorik dan bahasa. Seterusnya pendidikan yang wajib di mana bermula dari usia 6 hingga 10 tahun di sekolah rendah atau Grundschule. Setelah menamatkan pembelajaran di sekolah rendah, pelajar akan memasuki sekolah menengah seperti gimnasium, Realschule dan Hauptschule. Gimnasium merupakan bidang untuk pelajar yang cemerlang dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Manakala bagi Realschule adalah laluan pelajar vokasional atau pendidikan tinggi teknikal dan Hauptschule persediaan untuk pekerjaan manual dan vokasional. Ketiga-tiga sekolah menengah boleh melanjutkan ke latihan amali di syarikat dengan pembelajaran teori di sekolah vokasional, manakala hanya pelajar yang lulus peperiksaan abitur sahaja yang boleh melanjutkan pengajian ke universiti. Penyelidikan lepas yang dikaji oleh Tobias Mayer 2022 berkaitan dengan sistem pendidikan Jerman, iaitu sistem dual dan pendidikan vokasional, adalah berasaskan pendekatan rasional. Pendidikan di Jerman menekankan rationality dalam latihan dan pembangunan tenaga kerja melalui dua laluan utama, iaitu latihan vokasional dan pengajian dual.
hal ini kerana majikan cenderung memilih pekerja yang sesuai dengan strategi latihan dan pengalaman kerja mereka. Kajian tersebut sejajar dengan pendekatan Kahn yang mana menekankan pendidikan berdasarkan rationality dan bukan sekadar hafalan. Rationality Kahn dalam pendidikan di Jerman mampu membentuk manusia yang baik. Misalnya, manusia berfikiran kritis, penggunaan akal secara autonomi, pembentukan etika dan moral melalui pendidikan yang sistematik dan berstruktur. Bimbingan kerjaya bukan sahaja mempertimbangkan faktor individu, malah pengaruh sosial dalam membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik mengenai masa depan mereka. Sistem pendidikan Jerman menerima pengaruh daripada prinsip-prinsip Pestalozzi, khususnya dalam aspek pendidikan yang berasaskan pengalaman dan pengajaran yang memberi keutamaan kepada pembangunan individu berbanding sekadar pencapaian. Misalnya, guru yang mengajar menggunakan kaedah ini bukan sekadar menyampaikan maklumat, tapi membantu pelajar dalam mengembangkan pemikiran kritis dan kemahiran kritikal melalui pemerhatian, analisis dan pengalaman. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran dalam mengaplikasikan falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh kedua tokoh yaitu Immanuel Kant dan juga Johann Heinrich Pestalozzi dalam sistem pendidikan moden. Kedua-dua tokoh ini memberikan sumbangan besar kepada pembangunan pendidikan dengan menekankan perkembangan individu secara menyeluruh, namun penerapan prinsip-prinsip mereka dalam konteks pendidikan masa kini tidak terlepas daripada pelbagai cabaran yang berkaitan dengan teknologi, hubungan sosial, dan juga kekangan sistemik. Antara cabaran pengaplikasian sistem pendidikan bagi tokoh Immanuel Kant adalah pertama, konflik antara pendekatan moral dan sistemik. Kant menganggap pendidikan sebagai usaha moral yang radikal, tetapi juga berusaha menjadikannya sebagai sains yang boleh diperbaiki melalui eksperimen. Hal ini secara tidak langsung boleh menyebabkan konflik antara mendidik individu sebagai tujuan yang sering melihat pelajar sebagai alat dalam sistem pendidikan. Kedua, penerapan dalam konteks moden. Cabaran utama adalah bagaimana untuk menyesuaikan idea-idea Kant dengan konteks pendidikan moden yang dipengaruhi oleh teknologi dan juga digitalisasi. Penggunaan teknologi dalam pendidikan boleh mengaburkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang ditekankan oleh Kant. Gonzalez 2011. Dalam konteks pendidikan, jika teknologi digunakan secara berlebihan atau tanpa pertimbangan etika yang mendalam, ia boleh menyebabkan pemisahan antara pengajaran dan nilai kemanusiaan yang sepatutnya diajar kepada pelajar. Misalnya, pendidikan berasaskan teknologi boleh lebih fokus kepada penyampaian fakta atau kemahiran praktikal tanpa memberi ruang yang cukup untuk pengembangan nilai seperti empati, tanggung jawab sosial, atau perasaan etika. Di samping itu, dari aspek transformasi hubungan antara guru dan pelajar dalam era digital juga menimbulkan cabaran. Pendidikan yang berasaskan komunikasi dan interaksi manusia seperti yang dicadangkan oleh Kant mungkin akan sukar dicapai dalam persekitaran yang semakin bergantung kepada teknologi, menurut Kornelev 2023. Dalam era digital, transformasi hubungan antara guru dan pelajar sememangnya membawa cabaran yang besar, terutamanya dalam konteks pendidikan yang menekankan komunikasi dan interaksi antara sesama. Seperti yang dinyatakan oleh Kornelev 2023, pendidikan yang bergantung kepada hubungan manusia yang mendalam, di mana komunikasi langsung dan perbincangan interaktif memainkan peranan yang penting. Namun, ia akan menjadi semakin sukar dicapai apabila dunia kini semakin bergantung kepada teknologi. Bagi falsafah, Pestalozzi juga menghadapi pelbagai cabaran dari beberapa aspek. Pertama, utilitarian. Pendekatan Pestalozzi menekankan pendidikan yang seimbang, di mana pelajar diajar bukan sahaja kemahiran praktikal, tetapi juga perkembangan akal, nilai dan kemahiran sosial untuk menjadi individu yang lengkap. Namun, dalam pendidikan moden kini, terdapat ketegangan kerana lebih tumpuan diberikan kepada kemahiran praktikal yang dapat
terus digunakan dalam pasaran pekerjaan yang mana fokus kepada kemahiran pekerjaan boleh mengabaikan perkembangan pelajar secara menyeluruh. Sistem pendidikan yang terlalu fokus kepada kemahiran pekerjaan mungkin mengabaikan perkembangan holistik pelajar yang penting untuk kehidupan mereka di luar pekerjaan. Kedua, harapan ibu bapa versus realiti pendidikan. Ibu bapa sering mempunyai harapan tinggi terhadap hasil daripada kaedah Pestalozzi yang boleh menyebabkan jurang antara apa yang dijanjikan dan apa yang disampaikan. Ketidakpuasan hati dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan boleh berlaku akibat daripada ketidaksesuaian ini. Ini boleh berlaku terutamanya jika ia tidak memberikan hasil yang mereka jangkakan dalam masa yang pendek. Ketiga pula adalah perbezaan budaya dan juga sosial. Kaedah Pestalozzi dibangunkan dalam konteks sejarah dan budaya yang tertentu. Menyesuaikan kaedah ini kepada bilik darjah moden yang pelajarnya datang daripada pelbagai latar belakang boleh menjadi satu cabaran. Perbezaan latar belakang dari aspek sosioekonomi pelajar boleh menyebabkan masalah seperti perasaan cemburu dan kekurangan solidariti antara pelajar, menurut Kondesi dan Group pada tahun 2009. Kaedah Pestalozzi ini yang menekankan pembelajaran praktikal memerlukan kemudahan seperti bengkel dan alat pendidikan. Tetapi tidak semua sekolah mempunyai sumber-sumber ini yang akan menukarkan pelaksanaan kaedah ini secara meluas. Untuk menghadapi cabaran yang telah berlaku di sistem pendidikan di negara Jerman di mana yang dikemukakan oleh Pestalozzi dan Immanuel Kant, terdapat dua cadangan falsafah yang mampu mengatasi cabaran tersebut. Cadangan falsafah pendidikan yang pertama yaitu oleh Immanuel Kant, salah satu cara untuk mengatasi cabaran yang berlaku adalah dengan menerapkan falsafah pendidikan daripada John Dewey. Pendekatan Kant yang telah menekankan rasionalisme dan moraliti universal kadangkala dianggap terlalu abstrak dan kurang memberikan penekanan kepada konteks praktikal dalam kehidupan seharian. Oleh itu, kami telah mengambil cadangan falsafah daripada John Dewey pada tahun 1938 di mana beliau telah berpendapat bahawa sesuatu pembelajaran haruslah berasaskan pengalaman secara langsung dan konteks sosial. Terdapat dua konsep dalam falsafah pendidikan Dewey yang boleh diterapkan untuk menghadapi cabaran yang telah dilalui oleh Immanuel Kant di dalam sistem pendidikan Jerman, yaitu di mana Dewey telah mengungkapkan bahawa kepentingan education experience di dalam sesuatu sistem pendidikan itu sangat penting. Beliau telah menegaskan bahawa kepercayaan terhadap pembelajaran secara interaksi aktif dengan suasana persekitaran seseorang individu lebih baik berbanding dengan yang berlaku secara abstrak. Kemudian konsep yang kedua adalah problem-based learning, di mana beliau mengutamakan segala sistem pembelajaran itu perlu diasaskan atau berdasarkan kepada permasalahan yang berlaku di dalam kehidupan yang nyata. Manakala untuk mengatasi isu pendidikan falsafah Johann Hendrik Pestalozzi di Jerman, kami telah mencadangkan Paulo Freire sebagai salah satu tokoh falsafah yang boleh mengatasi masalah ini. Salah satu daripada falsafah pendidikan yang digunakan
Pestalozzi di sistem pendidikan Jerman adalah penerapan kasih sayang ke dalam sistem pendidikan atau proses pembelajaran. Namun, perkembangan semula individu kurang digunakan untuk membantu pelajar untuk menghadapi ketidakadilan sosial yang berlaku. Oleh itu, isu ini dapat diatasi dengan free rate yang mana mengutamakan konsep conscientization, iaitu dengan menekankan pendidikan perlu digunakan untuk membantu para pelajar mengembangkan kesedaran secara kritis terhadap isu ketidakadilan yang berlaku di dalam masyarakat. Falsafah pendidikan Freire menjadikan pendidikan bukan sekadar untuk menambah ilmu pengetahuan pelajar semata-mata, namun untuk memberikan mereka kesedaran secara realistik agar dapat keluar daripada penindasan sosial. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam pendidikan di Jerman, dengan pendekatan yang berbeza namun saling melengkapi antara satu sama lain. Kita mulakan dengan Immanuel Kant. Beliau menekankan autonomi dan kebebasan berfikir dalam pendidikan. Ini bermaksud, setiap individu perlu berfikir secara rasional tanpa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Beliau juga menekankan moral dan etika dalam pendidikan. Menurut Kant, pendidikan bukan sekadar tentang ilmu, tetapi juga membentuk individu yang bermoral tinggi. Pendidikan menurut Immanuel Kant juga haruslah sentiasa beransur-ansur, bermula dengan disiplin sebelum individu mampu berfikir secara bebas. Selain itu, beliau percaya bahawa pendidikan mestilah melahirkan warga negara yang bertanggung jawab dan boleh menyumbang secara positif kepada masyarakat. Seterusnya kita lihat Johann Heinrich Pestalozzi. Beliau terkenal dengan pendekatan pendidikan yang holistik di mana perkembangan intelektual, emosi, dan moral secara seimbang. Pestalozzi juga percaya bahawa pembelajaran berasaskan pengalaman adalah lebih berkesan daripada sekadar menghafal fakta. Beliau juga menekankan kasih sayang dalam pendidikan, di mana guru harus memahami keperluan emosi murid dan mengajar dengan penuh empati. Selain itu, beliau juga menggalakkan pembelajaran daripada persekitaran kerana ilmu yang diperoleh daripada pengalaman adalah lebih nyata dan lebih bermakna. Pestalozzi juga percaya bahawa pendidikan harus diberikan kepada semua golongan, termasuk miskin dan juga golongan yang kurang bernasib baik. Secara keseluruhannya, Kant menekankan rationality dan moral dalam pendidikan, manakala Pestalozzi pula menekankan pendekatan kasih sayang dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Justru, kedua-dua falsafah ini penting dalam membentuk sistem pendidikan yang seimbang dan berkesan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.